Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, moga-moga dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih lagi memberi kepada kita kesihatan dan kelapangan masa serta kekuatan untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah bagi meneruskan majlis ilmu. InsyaAllah pada minggu ini ataupun pada bulan ini kita akan sambung kepada tajuk bab yang kelima dalam kitab Penawar Bagi Hati. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Kata dia, ketahui olehmu bahwasanya kikir itu mana bakhil, kedekut, setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam Quran dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan barang siapa dipelihara akan dia akan kikir dirinya, maka mereka itu jua yang mendapat kemenangan. Disebut di dalam tafsir, Aiman waqahu Allahu wa hafazahu min da'i syuhi wal bukhli fa anfaqa fi sabilillah wa wujuhil khairi fa ulaika humul faizuna bima yatlubun. Disebut di dalam tafsir, dia kata man waqahu Allah, siapa-siapa yang Allah pelihara dia, wa hafazahu, dan Allah jaga dia daripada min da'i syuhi wal bukhl, daripada penyakit kikir dan juga bakhil, kedekut, fa anfaqa fi sabilillah, lalu dia nafkahkan harta yang Allah beri kepada dia pada jalan Allah, pada jalan kebaikan, pada jalan khairat, wa wujuhil khair, dan juga pada jalan-jalan kebaikan. Kata dia di sini, fa ulaika humul faizuna bima yatlubun, mereka inilah orang-orang yang berjaya memperolehi apa yang mereka harapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah ganjaran pahala syurga dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna sifat kikir ni satu sifat yang dicela oleh agama. Dan firman ia Allah, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Al-ayah di bawah sikit je ayat tu, boleh petik ataupun boleh rujuk dalam surah Ali Imran ayat 180. Allah kata apa? Dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir, mereka itu yakni bakhil, dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada limpah kurnianya. Ia kebaikan bagi mereka, bahkan ia kikir itu kejahatan bagi mereka. Allah kata jangan menyangka orang-orang yang kedekut, ayyabkhaluna bi zakatihim, bakhil sampai zakat pun dia tak mau pula. Kalau takat kedekut benda-benda yang sunat ni boleh tahan lagi, tapi kalau kedekut sampai benda hak wajib pun dia tak mau bagi. Zakat,
nafkah anak isteri dan sebagainya. Ini satu benda yang dicela oleh agama. Kata dia di sini, jangan menyangka orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia, huwa khairan lahum, wa la yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Jangan depa sangka bahawa sifat kikir itu baik untuk mereka. Dia duk puasa dengan sifat kedekut dia tadi ni, dia boleh kumpul harta, dia boleh jaga harta dia daripada korang. Bal huwa syarrul lahum, bahkan sifat kikir bakhil sampai hak wajib pun dia tak mau bawa keluar. Pada ketika itu sifat kikir itu sebenarnya buruk dan juga keji buat mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah kata apa? Di hari akhirat kelak, daripada harta yang kikir, yang dikedekut, itulah yang Allah akan lebuh jadi api, kemudian Allah akan kalungkan di atas batang-batang leher mereka sebagai azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedekut harta sampai zakat pun dia tak mau keluar. Dia kata zakat-zakat apa? Aku kerja teruk siang malam, senang-senang nak bagi ke orang, kata dia. Sampai ribu-ribu, kadang-kadang sampai puluh ribu. Baik, buat benda lain, besar rumah ke, tukar kereta ke, pergi jalan sana sini ke. Sampai peringkat macam tu dicela oleh agama. Allah kata jangan ingat sifat tu baik, bahkan sifat tu keji dan buruk untuk mereka. Allah akan balas dengan dikalungkan harta itu, dijadikan sebagai api dan juga kalung, dan dikalungkan di atas batang leher mereka. Baik, selagi akan dijadikan harta yang kikir mereka itu dengan dia kalung daripada api pada leher mereka itu pada hari kiamat. Ayat Quran tu dia bawa sikit, tapi tafsir dia bawa sampai lebih tu. Ada wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayatawquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh. Habis dalam ayat yang ke-180 dalam surah Ali Imran. Tapi tafsiran dia bawa di sini, selagi Allah Subhanahu wa taala akan jadikan harta yang mereka kedekut tak mau keluar pada jalan Allah itu sebagai kalung daripada api neraka, dan akan dipakaikan di batang leher mereka. Wal'iyyazubillah. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyuhha fa innama halaka man kana qablakum bisyuhhi, atau kama qala rawahu Abu Dawud. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada kikir, dan akan kikir daripada kamu. Jaga diri kamu daripada sifat kikir, sifat kedekut, sifat bakhil sampai tak mau keluar pada benda-benda yang dituntut oleh Allah. Hak wajib pun tak mau bagi, tak mau keluar, tak mau nafkah. Nabi kata jaga oleh kamu akan sifat demikian. Kenapa? Kerana hanya sanya binasanya umat-umat yang ada ia dahulu daripada kamu dengan sebab kikir itu. Umat-umat yang terdahulu daripada kamu dibinasakan oleh Allah, ditimpakan azab oleh Allah, berpunca daripada sifat kedekut yang melampau, sifat kikir yang melampau, sampaikan yang wajib pun mereka tak mau keluarkan harta mereka. Dan bersabda ia Nabi, salasun muhlikatun syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i binafsih. Artinya, bermula 3 perkara sebab bagi binasa. Pertama, kikir yang diturut, sifat bakhil yang melampau yang kita turut, sifat tu kita tak lawan dia. Sifat pemurah ni kena ajak. Bila ada orang minta sedekah, kita ulurkan kepada dia sekadar mampu kita. Nabi kata apa? Di antara hadis yang Nabi sebut, jangan kita tolak permintaan orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah di kalangan kita, sekalipun dengan sekadar sebelah ataupun sekerat biji buah kurma. Bukan kata sebiji, sebelah sekerat buah kurma, kita ada hak tu je. Ibarat kita tak ada, kita ada sekupang pun kita bagi kat dia. Bila orang miskin, orang susah minta kepada kita, itu supaya kita ajak. Ni kita ada kedekut di masjid pun, daripada cik dulu sampai lah dua rupang tu, dua rupang bulan tamu masjid, Kalau bawa RM1 sebulan baru RM4, kalau RM10 pun sebulan baru RM40. Kita sumbangkan sumbangan kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk menyebarkan ataupun memperkembangkan syiar Allah Subhanahu wa taala, boleh digunakan dalam aktiviti-aktiviti masjid. Baru RM40 sebulan kita sumbangkan dalam tabung masjid setiap kali Jumaat. Hak tu hak kita nak ambil di akhirat tu lah.
Hak gaji hak kita dah dapat ribu-ribu bukan tentu hak kita lagi. Kadang-kadang hak Cina kedai, kadang-kadang hak pabrik kereta, kadang-kadang hak kena saman dan sebagainya. Hak kita betul yang mana? Hak kita makan dan yang kita sedekah pada jalan Allah, dan kita akan ambil di akhirat hasil daripada sedekah kita tadi ni. Sebab tu jangan sayang kepada harta. Sifat bakhil ni kita kena lawan dia. Syaitan dia akan ambil peluang. Asyaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ni bila kita nak buat benda baik, sumbangan ataupun nafkah pada jalan kebaikan, syaitan kata buat apa? Ya'idukumul faqra. Dia akan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Daripada hang duk sumbang, duk buat korban banyak-banyak, baik simpan, kata dia. Baik simpan. Baik isu-isu anak-anak sekolah dan sebagainya. Padahal apa yang kita nak buat tu jalan kebaikan. Syaitan akan segera untuk menghalang kita daripada kebaikan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kamu dengan keampunan dan dengan kelebihan rezeki kurniaan daripada dia. Allah sebut. Syaitan dia nak tarik kita kepada kejahatan. Allah menjanjikan kepada kita keampunan dan kelebihan serta kurniaan daripada Allah. Kita nak hak mana? Kan? Pada ketika itu orang yang akalnya sehat, yang ada iman dia, sudah tentu dia nak apa yang dijanjikan oleh Allah. Pada ketika itu kena ada sifat pemurah dalam diri kita. Dan kedua, keinginan yang diikuti, hawa nafsu yang sangat dituruti. Nafsu nak apa pun dia akan tunaikan kehendak nafsu, sekalipun apa yang dikehendaki oleh nafsu itu ditegak, dilarang oleh agama. Pada ketika itu binasa dia. Nafsu la'ammaratun bisu, sentiasa duk suruh, duk ajak kita ni buat benda-benda yang tak baik. Pada ketika itu akal kena berfikir, iman memainkan peranan untuk fikir, tengok betul ke tak betul apa yang nafsu ajak buat ni, boleh ke tak boleh. Kan? Kalau ketika itu nafsu kuat, akal akan kalah. Kalau akal kita kuat, iman kita teguh, kita akan selamat daripada godaan nafsu. Di antara benda yang membinasakan manusia ni pasal apa? Pasal nafsu yang sangat-sangat dituruti. Dan ketiganya, perkenan oleh seorang akan dirinya sifat wujud, yakni berasa dia tak sempurna dengan amal ibadah yang dilakukannya. Oh ni kalau selamat, kalau mati pun syurga dah, dia berasa dia ni okey dah. Sedangkan belum tentu lagi ibadahnya itu sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Walaupun ibadah ni sempurna dari segi lahiriah, dari segi zahirnya, kadang-kadang kita ada masalah dengan hati kita. Kita buat benda tu bukan kerana Allah, menyebabkan ibadah itu ditolak dan tak diterima oleh Allah. Bila manusia ni duk puasa kata dia ni okey dah, dia ni selamat dah, dia ni sempurna dah, pada ketika itu boleh membinasakan dia dan menyebabkan dia ni tak mau buat amal lagi dah. Kita buat amal lagi dah, aku banyak dah dia, banyak dah, cukup dah, kalau mati pun juga dah, belum tentu lagi tuan-tuan. Jadi banyak kita berdoa kepada Allah, moga Allah ni selamatkan kita daripada api neraka dan Allah jadikan kita di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pun tawadhu. Dalam kata-kata dia, aku ni nak kata ahli syurga tak layak dengan keadaan aku. Imam Syafi'i dalam syair dia, tapi neraka aku tak sanggup ya Allah. Nak kata syurga aku tak layak dengan keadaan aku ni, dengan amal aku ni. Itu Imam Syafi'i mengaku di hadapan Allah. Tapi syurga, nak masuk neraka aku tak sanggup nak tanggung azab dari kamu ya Allah. Minta, merayu, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sabda ia Nabi, syair yang kita selalu baca kan, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahim fahabli taubatan. Doa syair yang disebut tu, yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i, satu syair yang cukup indah. Dan sabda ia Nabi, as-sakhiyyu qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Ini dia buat bandingan orang yang pemurah dengan orang yang bakhil. Wal bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilu as-sakhiyyu ahabbu ila Allah min 'abidin bakhilin, atau kama qala rawahu Tirmizi. Artinya orang yang pemurah, as-sakhi, mana orang yang ada sifat pemurah pada diri dia, hampir ia daripada Allah, lagi hampir ia daripada manusia, lagi hampir ia daripada syurga. Dekat dia dengan Allah, dekat dia dengan manusia, dengan orang, dekat dia dengan syurga. Allah kasih kepada dia, Allah suka kepada dia, orang pun suka kepada dia.
Siapa tak suka dengan orang yang suka menderma, suka menyumbang, suka memberi bantuan kepada orang yang susah? Semua orang suka nak kawan dengan dia. Dan syurga pun hampir kepada dia. Makna jalan dia nak ke syurga tu mudah. Dan jauh ia daripada api neraka. Ini orang yang pemurah. Dan orang kikir, bakhil, kedekut, jauh ia daripada Allah. Lagi jauh ia daripada manusia. Lagi jauh ia daripada syurga. Lagi hampir ia daripada api neraka. Tapi orang yang bakhil, yang kedekut, yang kikir ini, jauh dia daripada rahmat Allah. Jauh dia daripada manusia. Orang pun tak suka berkawan dengan dia. Nak masuk kedai kopi pun dia takut. Masuk 10 kali nak boleh, dia bayar sekali pun bayar. Kita semua tak nak bayar sikit pun, tak nak bayar sikit pun, tak nak bayar, tinggal duit dalam kereta. Jadi orang pun tak mau berkawan kita. Pasal apa? Pasal kita ni kedekut sangat, dia kata. Jadi orang yang kedekut, bakhil ni, Allah Subhanahu Wa Taala benci kepada dia. Sampaikan hak wajib pun dia tak mau bayar. Sampaikan nafkah anak isteri pun dia tak beri dengan cara yang sempurna. Sebagaimana Hindun binti Utbah mari mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, suami aku ni Abu Sufyan, rajulun syahih, seorang laki-laki, seorang suami yang kedekut, ya Rasulullah. Ini ulama kata boleh kalau kita nak pergi mengadu kepada hakim, dia tak kira mengumpat. Suami aku ni Abu Sufyan ni kedekut, ya Rasulullah, dia bagi nafkah ke aku dengan anak isteri aku tak cukup dengan keperluan kami, bahkan kurang daripada tu. Tak pernah kata cukup. Boleh ke tidak aku ambil harta dia, duit dia, tanpa pengetahuan dia, untuk mencukupkan nafkah kami anak aku dengan anak-anak aku? Tanya Indun kepada Rasulullah. Nabi kata apa? Ambillah dengan cara yang baik. Yang ni ambil dengan cara yang baik, jangan melampau lebih daripada tu. Banyak mana tak cukup, ambillah walaupun tanpa pengetahuannya sekalipun. Tapi itu adalah hak kamu sebagai isteri dan sebagai anak-anak. Makna sifat ni sifat yang dicela oleh agama. Islam pun tak suka sifat bakhil, sifat kedekut. Allah tak suka, jauh daripada rahmat Allah. Dan manusia pun tak suka berkawan dengan kita. Syurga pun payah, jalan ke syurga pun payah. Bahkan jalan ke neraka lebih mudah daripada jalan ke syurga. Lagi hampir ia daripada api neraka. Kemudian Nabi kata wal jahilus sakhiyu, dan orang yang jahil. As-sakhi, jahil tapi pemurah. Dia ilmu tak banyak mana, mengaji tak tinggi mana, tapi ada satu sifat dalam diri dia, iaitu sifat pemurah. Dia tak kira duit ringgit dia, harta benda dia, kalau nak belanja pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata apa? Dan yang jahil, yang pemurah, kasih kepada Allah Ta'ala daripada yang mengerjakan ibadah. Yang kikir, Allah lebih kasih orang yang jahil, walaupun ilmu dia tak banyak tapi dia pemurah. Allah lebih kasih kepada dia daripada orang yang ada ilmu, orang yang kuat ibadah tapi ada sifat kedekut, sifat bakhil, sifat kikir tadi ni. Itu dia. Dan dikehendaki dengan hampir daripada Allah Ta'ala, hampir daripada rahmatnya dan pahalanya. Apatah lagi kalau dia ni ahli ibadah, dia orang alim, dia pula ni seorang yang pemurah, lagi-lagilah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dikehendaki dengan hampir daripada manusia, kasih mereka itu manusia akan dia, akan orang yang pemurah itu. Semua orang nak kawan dengan dia pasal dia pemurah. Dan dikehendaki dengan hampir daripada syurga, diangkatkan hijab, yakni penghalang di antaranya dan antara syurga, mudah dia nak ke syurga, dan dibukakan jalan yang mudah oleh Allah untuk dia ke syurga. Dan dikehendaki dengan jauh daripada Allah Ta'ala, jauh daripada rahmatnya dan pahalanya. Pahala tak ada, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun jauh daripada dia. Dan dikehendaki dengan jauh daripada manusia, benci mereka itu akan dia, akan yang bakhil. Manusia benci. Dan dikehendaki dengan jauh daripada syurga dan banyak hijab. Banyak hijab antaranya dan antara syurga itu. Dia tak puasa nak buat baik dan sebagainya. Ada orang yang tak puasa nak buat baik, tuan-tuan. Orang cerita bab korban, orang cerita bab buat benda-benda kebaikan, dia tak puasa langsung. Sedangkan dia ada kemampuan. Yang kita baru sambung korban contohnya, Nabi kata siapa yang ada kemampuan, ada kelapangan, tapi dia tak melakukan ibadah korban, Nabi kata jangan main dekat dengan tempat sembahyang kami, jangan main duduk dekat-dekat dengan kami. Marah Nabi SAW pasal dia ada kemampuan tapi dia meninggalkan satu ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari 10, 11, 12 dan 13 dalam bulan Zulhijjah pada tiap-tiap tahun. Dan ketahui olehmu bahwasanya asal bagi kikir itu kasih akan harta. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran,
diceritakan di antara sifat manusia, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dihiasi makna ada sifat kasih dalam diri manusia terhadap apa? Hubbus syahawat minan nisa, terhadap perempuan, perempuan kepada laki-laki, pasangan hidup, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Manusia juga ada sifat dalam diri dia, tamak dan juga kasih kepada harta yang bertimbun-timbun daripada emas, perak dan sebagainya. Allah sebut dalam Quran, dihiasilah. Secara fitrahnya dalam diri manusia ada benda tu, kasih kepada harta, kasih akan dunia. Dan inilah yang menjadi penyebab kepada berlakunya kejahatan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia, kasih kepada harta dunia dan sebagainya adalah merupakan kepala punca kepada segala kejahatan yang berlaku di atas muka bumi ini. Kerana harta dia balik kelahi. Kerana harta orang sanggup bunuh di antara satu sama lain. Kerana harta sanggup putus sahabat yang sebelum ni sahabat baik, karib dan sebagainya. Pasal apa? Berpunca daripada harta, berpunca daripada dunia harta. Dan ia kelakuan yang dicela. Fikir punca dia adalah kasih akan harta. Bukan tak boleh ambil harta, boleh, tapi jangan sayang untuk kita belanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha, sifat zuhud dia macam mana kita tengok. Orang bawa mari duit kepada dia berapa puluh ribu dirham, dalam masa yang sama dapat duit tu transit saja ke dia nafkah habis, beri kepada orang susah, sikit pun dia tak simpan ke dia. Orang gaji dia tanya dia, wahai Aisyah, alangkah baiknya kalau kamu simpan sikit duit tadi ni, boleh juga beli daging buat kamu berbuka puasa nanti. Aisyah kata, apa awak tadi yang tak abang ni dah aku bagi habis dah. Dia tak fikir langsung untuk kepentingan diri dia. Ini di antara contoh-contoh bagaimana orang yang telah dihidangkan dunia kepada dia tapi dia tak terima, dia tak mau, dia ambil tapi dia tak sayang untuk belanja pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kita tengok satu nama yang cukup harum di persada sejarah. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz walaupun dia menjadi khalifah hanya sekitar 2 tahun, tapi nama dia harum di persada sejarah, sehingga kan orang hari ini walaupun kita tak dan hidup dengan dia pun, tapi kita kenal siapa dia, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang cukup zuhud. Malik bin Dinar, seorang ahli sufi, seorang ulama, seorang waliullah, pernah berkata, seorang ahli sufi, seorang yang cukup zuhud. Malik bin Dinar, dia kata apa? Dia kata orang ramai mengatakan bahawa Malik bin Dinar adalah orang yang zuhud. Ini Malik bin Dinar kata sendiri. Malik bin Dinar kata orang ramai masyarakat mengatakan bahawa aku ni lah orang yang paling zuhud, orang yang zuhud. Padahal kata dia sebenarnya orang yang paling zuhud ialah Umar bin Abdul Aziz. Pasal apa? Pasal telah diberikan dunia kepada dia, diserahkan jawatan khalifah kepada dia. Khalifah ni hebat tuan-tuan. Orang yang paling berkuasa pada ketika itu, apa yang dia nak boleh dia dapat. Sesungguhnya orang yang paling zuhud adalah Umar bin Abdul Aziz, kerana telah dibentangkan dunia kepada dia dengan seluas-luasnya, tetapi dia meninggalkannya. Diceritakan bahawa wafatan ataupun Umar bin Abdul Aziz, bila dia mati, dia tinggal harta tak banyak. Di antara riwayat yang menyebut harta yang ditinggalkan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah sekitar 17 dinar. Jadi khalifah 2 tahun, harta dia 17 dinar. 1 dinar kalau kita kira bersamaan dengan 4.25 gram emas. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas. Kemudian kita darat dengan harga 1 gram pada hari ini, lebih kurang 1 gram dalam 200. Jadi jumlah total, katakan 200, jumlah total harga yang dia tinggal dengan duit ringgit hari ini lebih kurang dalam 14,000 ke 15,000 tu je. RM ringgit Malaysia lebih kurang dalam 14,000, 15,000. Duit yang ditinggalkan oleh Umar bin Abdul Aziz selama 2 tahun dia menjadi khalifah. Kita hari ini baru jadi 2 tahun jadi ketua kampung, bukan kata negeri lagi, baru pegang kampungnya. Harta tinggal mati 10 tahun berakhir tak habis.
Puluh tahun dah mati, hidup rakyat tak habis. Keli yang tua, anak bini dan sebagainya. Kenapa? Punca daripada harta yang banyak. Jadi Umar bin Abdul Aziz satu contoh yang terbaik. Kata Malik bin Dinar, dialah orang yang paling zuhud bagi aku, karena dunia telah datang kepada dia, dibentangkan dunia seluas-luasnya kepada dia, tapi dia tolak dunia, dia tak ambil dunia. Bahkan kalau dia ambil pun disumbangkan balik pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tak diambil dunia, kita ambil, tapi ambil sekadar yang kita perlu, dan selebihnya kita nafkahkan pada jalan Allah untuk bekal kita di akhirat nanti. Dan bermula mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya dengan menahan daripada umpama sedekah, tetapi nyata ia dengan kasihnya akan harta. Sifat kedekut ni bukan duk kat orang kaya, orang miskin pun ada sifat kedekut. Sifat kedekut pada orang kaya, dia tak belanja harta dia pada jalan Allah. Sifat kedekut kikir bakhil pada orang miskin, macam mana? Kita boleh tengok bila dia ni ada sifat tamak kepada harta. Dia susah hidup dia. Dia kata, aku kalau kaya nanti, tengoklah, tak heran kau orang kan? Bila aku susah, orang tak heran kat aku esok bila aku kaya, aku tak heran kat orang balik kan? Jangan dorak aku nak sedekah apa dah, tak ada aku habis guna untuk nikmat dunia aku ya. Jadi pada ketika itu ada sifat bakhil. Beberapa banyak orang yang pemurah, tetapinya kasih ia akan harta, maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia dengan pemurah ini. Ada juga orang yang pemurah kata dia, tapi kasih dia akan harta. Ada sifat pemurah, tapi dia ada sifat tamak kepada harta dunia. Jadi tak sempurna juga di sini. Maka murah ia dengan memberi hartanya supaya apa? Supaya dipuji orang akan dia dengan sebab pemurah. Ini di antara sebab-sebab yang boleh membatalkan pahala sedekah sumbangan kita pada jalan Allah. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu membatalkan pahala sedekah kamu. Kita bagi sedekah cantik dah, kita bagi sumbangan cantik dah. Orang nak pergi mengaji, orang nak buat kebaikan, kita bagi sumbangan daripada duit harta kita, cantik dah. Tapi apabila kita mengikuti bil manni dengan ungkit-mengungkit, wal adha dan kata-kata yang menyakitkan hati, maka ini menyebabkan pahala dibatal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah kita tadi sedekah saja, pahala tak ada di sisi Allah. Berlagak dia tu mengaji musik dulu, aku tolong banyak duit bagi dia, habis hak dia bagi pun habis, hak sepatutnya pahala yang dia dapat pun habis, dihapuskan oleh Allah. Pasal apa? Pasal ungkit tadi ni. Jangan ungkit. Wal adha dan kata-kata yang menyakitkan hati. Bagi tapi diiringi dengan kata-kata yang besar, tak ada hal lain. Jangan minta orang. Allah bagi tapi dalam masa yang sama diiringi dengan kata-kata yang boleh menjatuhkan maruah dia, menyakitkan hati dia. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, sebagaimana orang yang memberi harta sedekah pada jalan Allah, yang niat tujuan dia untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia, nak suruh orang puji dia, kata dia ni bagus, sungguh tak pernah kata tak bagi pertolongan kepada orang dan sebagainya. Pada ketika itu tidak ada nilainya sedekah dan sumbangan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita takut di sini. Kata dia di sini ada juga di kalangan orang yang pemurah, tapi sifat pemurah itu diiringi dengan sifat kasih kepada harta. Dia bagi itu supaya orang puji dia, kata dia ni bagus dan sebagainya. Pada ketika itu amal yang dia buat tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian itu dicela juga pada syarak. Walaupun dia pemurah, tapi kerana riak, syarak tetap menguji sifat demikian. Kerana bahawasanya kasih akan harta itu melalaikan ia daripada zikrullah, dan memalingkan ia akan hati kepada dunia, dan meneguhkan ia akan sangkutannya dengan dunia hingga berat atasnya oleh hatinya yang padanya menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kasih akan dunia ni menyebabkan dia lalai daripada ingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melalai akan kamu oleh anak-anak kamu dan harta kamu daripada ingat kepada Allah. Sibuk dengan anak-anak mayam tak kan? Sibuk dengan anak nak mayam tak kan? Kalut jaga anak, mari mayam lah, terlepas lah, insyaAllah. Kalut dengan anaknya macam, kalut dia ambil anak tuition kadang-kadang asam tak payah.
sibuk nak jaga anak tu bagi dulu cemerlang dalam peperiksaan. Wah, tak ambil. La tulhikum amwalukum wala aulad. Jangan sebab anak-anak kamu dan harta benda kamu menyebabkan kamu lalai daripada tanggungjawab kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peringatan kepada kita supaya kita ni nak ambil dunia boleh, tapi jangan sampai dunia yang melalaikan kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, hidup kita bukan susah, senang. Tak senang sangat tapi selesa. Boleh lagi. Pak kerja boleh main duduk kita masjid ni, dalam surau ni. Kalau Allah bagi kaya terus kita tak ada anak. Tak ada anak. Nak main duduk dalam masjid pun tak ada anak. Dengar kuliah pun tak ada anak. Mayang jemaah pun tak ada anak. Orang mati pun tak ada hampir mengunjung. Disyukur kepada Allah. Allah bagi kita takat ni. Alhamdulillah. Kita masih lagi boleh buat tanggungjawab kita dengan Allah, dengan masyarakat. Tak kalau kita senang sikit lagi, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berlaku kepada kebanyakan manusia yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah cerita Qarun, bukan orang lain, sepupu Nabi Allah Musa alaihi salam. Bila dia kaya, dia lupa kepada Allah. Orang beri peringatan kepada dia, wahai Qarun, jangan seronok sangat, jangan suka sangat, jangan sombong sangat. Qarun kata, aku kaya ni pasal aku boleh dengan ilmu yang pandaian yang ada padaku. Qarun ni kaya tuan-tuan, dia boleh proses besi jadi emas. Kata setengah dalam tafsir, besi dia proses tukar jadi emas. Bayangkan beli besi sekilo 2 rupah, balik proses tukar sekilo jadi gitu emas. Ada lah ilmu yang dia ada pada dia tu, campuran ke apa ke. Sekilo boleh jual sampai beratus ribu daripada beli besi buruk kilo rupang. Kalau dapat ilmu tu kat kita, tak ada lah. Tu kayanya Qarun. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir boleh ziarah tengok tasik dia panjang dengan ayat dia yang busuk, dengan yang Allah binasakan dia dengan harta-harta dia sekali. Pasal apa? Kesombongan dia di atas muka bumi Allah disebabkan harta yang Allah beri kepada dia. Ini yang Allah Subhanahu wa taala dalam kitab kita ni, dia peringat kita ni, bila kita ni terlampau kaya, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia buat benda-benda haram. Dia ada duit banyak. Dia ada banyak istilah orang, let money talk, dia kata. Biar duit yang berbicara. Tak ada masalah. Jadi boleh. Duit tak ada masalah. Jadi apa aku nak dapat. Pada ketika itu manusia akan melampau. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Kalau Allah buka rezeki seluas-luasnya kepada hamba-hamba dia, Allah bagi sungguh-sungguh, labaghaw fil ardh. Nescaya manusia ni akan jadi manusia yang melampau atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dalam suratul Munafiqun ayat yang ke-9. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, jangan melalai akan kamu oleh harta kamu dan juga anak-anak kamu anis salawatil khams, daripada tanggungjawab kamu terhadap sembahyang 5 waktu, terhadap tanggungjawab yang lain. Jangan sampai kamu sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan harta, apa yang bayar pun tak. Mesyuarat daripada pukul 9 pagi sampai asar baru habis. Zuhur tak berhenti sembahyang tak. Mesyuarat apa tak tahu. Mesyuarat apa kita pun tak tahu. Makan dipanggil juga jamu dalam bilik mesyuarat. Mayang tak. Itu kita kena erti sama dalam bab agama ni. Nak pentingkan hak dunia ke, pentingkan hak akhirat ke. Sebab tu kadang-kadang kerja buat kita ni macam-macam, ditimpa masalah dan sebagainya, pasal tidak ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Utamakan urusan dunia, kerja, cari makan kita sampai lupa terhadap tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, hai yang mana-mana mereka yang beriman, jangan melalai akan kamu oleh segala harta kamu, dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak kamu daripada menyebut nama Allah, daripada tanggungjawab kamu dengan Allah, di antaranya sembahyang dan sebagainya. Dan berfirman ia Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah kamu bahwasanya hanya segala harta kamu dan sekalian anak kamu percubaan, yakni fitnah, ujian atas kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir dia sebut, dia kata apa? Ailakum syaghilatun an umuril akhirah. Harta kamu dan anak-anak kamu menjadi penyebab kamu sibuk daripada urusan-urusan akhirat. Anak-anak ini akan menyebabkan kita ni sibuk sampai kita tak dan nak cari bekal, nak bawa balik ke akhirat, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sebut, masa kita muda-muda ni tak ada anak pergi mengaji bersebab. Saya nak cik, tak mengasuh anak. Sembang lelaki bini, bang,
Kita ni bila anak-anak keluar rumah kita, nikah apa semua, kita pergi lah ngaji. Duduk pondok, mana pondok di Saleh kan, asyik kan. Kita pergi duduk sana mengaji. Kita ni ilmu agama kurang sangat, tak ada nak ngaji lah tu. Sibuk dengan anak-anak, hantar tuition lah apa lah. Lagi dia kata, tak apa tengok, pergi dia lepas semua lah. Lah tak ada nak pergi. Boleh lah anak mau lepas menikah apa semua, pulang rumah, duduk plan dengan bini, duduk kira nak pergi lah. Cari pondok apa semua. Anak nikah boleh cucu pula kan? Nikah sampai setahun boleh cucu. Boleh cucu dah anak-anak ajar. Saya mengasuh tak ada. Balik jumpa tu mak cek, saya mengasuh kata tak ada. Dia kata nak hantar, tak kawan pun takut lah. Mati ke apa kan, macam-macam kes ni. Sedap susu lah, tinggal lah apa lah. Dia ingat nak bagi mak mengasuh. Mak duk bincang dengan ayah anak duduk pondok ni. Tak apalah, bulan kami bagi Pak tu. Tak apa, mai bi. Dengan Pak tu mai bi. Pakai tak ngaji babi. Pakai tak ngaji bagi mati lemah. Itu betul benar sebagaimana yang Allah sebut bahwasanya anak-anak ni perhiasan dunia dalam masa yang sama dia menjadi penyebab kita ni lupa tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang-kadang mak pak ni sanggup buat benda haram kerana apa? Kerana anak-anak. Nak biar anak-anak senang makan sumber rezeki yang haram, balik beri jamu kepada anak-anak. Pasal nak bagi, nak penuhkan kehendak nafsu dia, kehendak apa yang diminta. Itu dia. Kata dia di sini, ailakum syaghilatun an umuril akhirah. Dalam tafsir dia kata apa? Anak-anak menjadi penyebab kamu sibuk daripada urusan-urusan akhirat. Ini urusan akhirat. Kita duduk dalam mengaji, dalam majlis ilmu ni, urusan akhirat. Bukan semua orang boleh duduk, dia tak boleh. Walaupun sejam pun dia pasal lama sangat-sangat lah. Ai al-amwal wal aulad bala'un wa ikhtibarun wa mihnah. Anak-anak ini merupakan ujian, bala dan juga ujian daripada Allah. Wa rubbama yahmilunakum ala kasbil haram. Kadang-kadang kata dia dalam tafsir ni, tafsir Al-Munir, dia kata kadang-kadang anak ni akan menjadi penyebab kamu ni mencari makan dengan cara yang haram. Wa man'i haqqillah. Kadang-kadang anak dan harta ini menjadi penyebab kamu menghalang diri kamu daripada menunaikan tanggungjawab kamu kepada Allah. Nak buat keluar duit sumbang fisabilillah pada jalan Allah, nak buat nafkah, nak buat wakaf dan sebagainya. Saya ingat ke anak-anak, anak-anak nak sekolah, anak-anak tak jadi pada ketika itu. Wartikabil ma'asi wal haram wallahu indahu as-sawabul jalil. Kadang-kadang anak menyebabkan kamu ni melakukan maksiat dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah dengar dulu kan isu ada orang yang sampai jadi pelacur. Pasal apa? Bila tanya pasal apa jadi tak ada ajar. Dia kata nak pergi makan kan anak. Sampai pegang aja. Kadal faqru an yakuna kufra, kefakiran itu hampir-hampir membawa manusia ini kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fitnah berpunca daripada apa? Daripada harta dan anak-anak. Allah Subhanahu Wa Taala dah jelaskan dalam Quran kepada kita. Realiti yang berlaku pada hari ini adalah sebagaimana yang disebut oleh kitab suci Al-Quranul Karim. Dan bersabda Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, la tattakhidud day'ata fatarghabu fid dunya. Artinya jangan menjadikan oleh kamu akan kampung yang diambil daripadanya hasil maka sebab bagi gemar kamu kepada dunia. Maknanya yakni Nabi sebut dalam hadis ini, kampung makna kebun, ad-dai'ah, yakni kebun-kebun, tanaman-tanaman, harta dalam bentuk tanah dan kebun dan sebagainya. Jangan kumpul banyak-banyak sangat. Bukan tak boleh beli tanah, boleh kebun, nak beli kebun getah, dia kata beda buat tamak, boleh tak tahu. Tapi bila banyak terlampau lebih daripada apa yang sepatutnya, bagi kita tak ada nak kawal kontrol, menyebab fatar ghabu fit dunia, menyebabkan kamu ni orang kata apa, jadi mabuk dengan dunia. Sebab tu Nabi kata qalbu syaikhi, hati orang tua ni, dia muda pada dua benda. Dia muda pada dua benda, lupa dua. Salah satunya apa dia? Pada harta. Walaupun umur dia 80, tapi pada bab harta ni macam orang umur 30. Kena stroke 3 tahun lah, duduk terendah atas kereta tak boleh bangkit. Orang main jarah dia duduk sebelah, duduk sembang. Nak kata ada orang nak jadi kebun sekolong 15 hari, selapak bangkit. Tak marah dia. Tak marah, kebun kita boleh makan lagi dah. Selapak bangkit bila dengar kata harta tadi ni. Pasal daripada muda lagi duduk sibuk dengan harta. Jadi hati orang tua ni, dia muda pada dua benda. Puas satu lagi. Yang kedua, salah satu daripada dua itu adalah pada harta, kata Nabi SAW. Walaupun dia tua dah, tapi hati dia pada bab harta ni macam orang muda.
Macam mana orang umur 30 yang masih lagi orang kata apa, boleh hidup lama dan sebagainya. Baik, Nabi kata apa? La tattakhidhu dhai'ata fatarghabu fid dunya. Kalau kamu nak kumpul harta dalam bentuk kebun ke tanah ke dan sebagainya, boleh, tapi jangan melampau-lampau sangat. Takut kamu ni mabuk dengan dunia sehingga kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak ada ambil, boleh ambil. Tapi biar harta yang duduk dalam tangan kita tu harta yang baik. Yang ni harta yang dipelihara dengan baik, yang diambil dengan cara yang baik dan juga dibelanjakan pada jalan kebaikan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang kita sebut bagaimana dengan sumbangan dan juga pengorbanan dari sudut harta dia sampai habis dia nafkahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh tara tu tak apa. Adapun mereka yang tiada melalaikan akan dia oleh kampung ataupun kebun ataupun tanah ataupun harta itu, maka harus baginya menjadikannya. Tapi kalau dia ni jenis orang ada ilmu, orang kuat ibadah dan sebagainya, yang dia tahu bahawa harta itu bukan kekal dan harta ni tak melalaikan dia daripada ingat kepada Allah. Dia harta banyak pun dia nafkah pada jalan Allah, dia harta banyak pun dia sembahyang tak tinggal, dia harta banyak pun dia taat pada Allah, dia tak lawan Allah. Pada ketika itu harus baginya untuk mengumpulkan harta sebanyak manapun, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, Abdurrahman bin Auf, Uthman al-Affan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, semua orang kaya ni. Tapi kaya mereka itu makin dekat mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak sayang harta pun. Bilal kena seksa dengan Umayyah bin Khalaf tu, Abu Bakar bayar 500 dirham, 500 dinar, 500 dirham, lupa. Satu jumlah yang cukup mahal dia bayar untuk membeli Bilal bin Rabah. Bila beli itu bukan dia jadi hamba dia merdekakan Bilal. Bukan saya. Memang harta yang ada pada tangan Abu Bakar Siddiq adalah harta yang terbaik pasal dia orang baik. Maka tiada ada hadis ini mansukh ataupun dibatalkan hukumnya dengan menjadikan oleh Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu anhum akan kebun. Sebab sahabat-sahabat pun ada kebun-kebun, yang membeli kebun kurma, yang ada kebun-kebun anggur dan sebagainya. Nabi tak tegur, Nabi tak larang. Pasal apa? Pasal Nabi tahu sahabat-sahabat ni orang hebat. Walaupun mereka ada kebun banyak, walaupun mereka ada tanah yang banyak, mereka tak lupa kepada Allah. Bila Nabi minta mereka sumbang pada jalan Allah, mereka tak pernah keliput untuk memberi sumbangan, bahkan lebih daripada apa yang diminta. Allah puji dengan golongan ini. Orang yang ada harta dia tak kedekut pada jalan Allah. Allah puji dalam Quran, la rijalul la tulhihim, bukan la tulhibhim. Dalam kitab Rumi itu kata, dalam hak Jawi ini dia salah sikit. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Allah puji beberapa orang laki-laki, yakni golongan-golongan di kalangan orang-orang Islam, para sahabat yang tiada melalaikan akan mereka itu oleh berniaga dan tiada berjual beli daripada zikrullah. Walaupun mereka ni orang bisnes, walaupun mereka ni orang perniagaan, orang yang sibuk dengan urusan jual beli, tapi mereka tak pernah lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk jual terang manapun sampai waktu sembahyang mereka tinggal. Syarat terang manapun sampai waktu sembahyang mereka tinggal. Sibuk terang mana dengan dunia sekalipun, mereka akan utamakan tanggungjawab mereka dengan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada tanggungjawab mereka dengan perniagaan mereka. Dan ketahui olehmu bahwasanya harta itu tiada dicela akan dia akan harta semata-mata. Bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadah. Ini kata ni, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah kata apa? Carilah pahala akhirat dengan harta yang Allah beri kepada kamu. Allah bagi harta kepada kita, dengan harta itu kita guna untuk kita beli akhirat. Apa dia? Kita sumbang balik pada jalan Allah, kita nafkah, kita buat korban. Makna kita beli balik pahala akhirat dengan harta yang Allah bagi kepada kita secara percuma tadi ni. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi dalam masa yang sama, kamu nak pulun akhirat, jangan lupa sama bahagian kamu di dunia. Mana boleh cari dunia. Kata dia di sini harta tu tak dicela akan dia semata-mata. Bahkan yang dicela ni harta yang menyebabkan kita lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab harta tu kita lupa pada Allah. Dengan sebab harta tu kita tak ada nak sembahyang. Dengan sebab harta tu kita jauh daripada masjid, jauh daripada rumah, jauh daripada majlis ilmu dan sebagainya. Adapun harta yang menolong atas ibadah, maka iaitu dipuji. Adapun harta yang membantu kita untuk dekatkan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah harta yang dipuji oleh Allah, yang dipuji oleh agama. Bersabda Nabi SAW, ni'mal malus salih lil mar'is salih, atau kama qala, sebaik-baik harta yang baik
bagi seseorang yang baik. Harta yang baik apa dia? Harta yang duduk dalam tangan tuan yang baik. Harta tu harta yang terbaik. Pasal apa? Pasal dia duduk dalam tangan orang yang baik. Dia tahu daripada harta tu ada benda yang sebahagiannya yang merupakan zakat yang dia tak boleh makan. Kalau dia makan hak orang lain. Ada sebahagiannya yang merupakan sedekah sunat pada orang susah dan sebagainya. Pada ketika itu harta itu adalah harta yang bila orang minta sumbangan pada dia tak kedekut untuk memberi sumbangan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah harta yang baik bila harta itu duduk dalam tangan seorang laki-laki ataupun seorang pemilik yang baik. Itu dia. Tetapi tiada sayu dia membanyakkan dia akan harta. Walau bagaimanapun bila manusia ni terlampau banyak sangat harta dia, itu benda yang sangat yang tidak dituntut dalam agama. Bahkan yang lebih utama diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Tapi harta ni kata dia ambil setakat yang memadai untuk kita hidup. Padan untuk kita hidup sudahlah. Nabi kata kami para nabi ni kami tak tinggal kepada umat kami kebun-kebun kurma, harta, duit ringgit dan sebagainya. Bukan yang tu. Tinggal tu habis tuan-tuan. Jadi kita anak-anak kita kalau kita tinggal duit kita tinggal harta banyak mana pun tanah berapa peratus relung pun kita tinggalkan anak kita. Dia akan habis suatu hari nanti. Tapi yang penting kita tinggal ilmu dan agama kepada dia. Itu benda yang cukup besar yang kita boleh beri kepada dia. Walaupun harta ni kita tinggal tak banyak mana, tapi bila ada ilmu, ada agama, kita mati pun anak-anak kita takkan terbiar. Tapi kalau tinggal anak-anak tanpa harta, dia senang saat lepas tu dia berkelahi, dia beradik, habis dia jual dan sebagainya. Lah kali hidup susah lebih daripada orang lain lagi. Nak pula kalau tak tu ambil daripada jalan yang tak tuik, dia takkan tahan lama. Allah akan bayar balik, Allah akan balas balik. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata tuba liman uliya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bih. Beruntunglah orang yang Allah beri hidayah Islam kepada dia dan hidupnya ini kafafan, memadai, dan juga wa qana'a bih, dan dia ada sifat qanaah, cukup dengan apa yang ada. Orang dia duk pulun nak pulun, dia kata cukuplah cakap ni. Hak ni pun tak habis nak makan lah. Tak ada lah ni pun. Kalau ada yang tu sifat qanaah dan juga memadai dengan apa yang ada, orang ni orang yang bahagia. Tapi orang yang tak bahagia ni orang yang tak pernah cukup dengan apa yang ada, yang ada sifat tamak dalam diri dia. Dunia ni ibarat air lautan yang masin, makin dimakan, makin diminum, makin terasa dahaganya. Bukan dia nak menghilangkan dahaga yang ada dalam yang dahaga yang kita hadapi. Kerana doa Nabi SAW, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafa. Ya Allah, engkau jadikan olehmu akan rezeki ahli keluarga Muhammad barang yang tiada ada ia lebih daripada yang memadai. Ya Allah, berilah rezeki kepada aku dan ahli keluarga aku, rezeki yang cukup untuk memadai kehidupan atas dunia ni. Ya Allah. Nabi wafat dalam keadaan setengah riwayat dalam kitab-kitab pun dah sebut meninggalkan tak tinggalkan apa-apa, sikit sangat harta dia. Makanan di rumah Nabi pun cukup sekadar untuk beberapa hari selepas daripada kewafatan Nabi. Kemudian baju besi baginda bergadai di tangan Yahudi kerana nak beli makanan, nak beri makan kepada ahli keluarga baginda. Ini bagaimana keadaan Nabi SAW. Nabi minta kepada Allah, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Ya Allah, wahsyurni fi zumratil masakin yaumil qiyamah. Engkau himpunkanlah aku di akhirat kelak dalam kalangan bersama-sama dengan orang miskin di akhirat kelak. Ya Allah. Nabi doa kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, rezeki yang memadai, yang mencukupi. Kadang-kadang di rumah tak ada makanan dan sebagainya. Matikan aku dalam keadaan miskin, tak ada harta apa pun dapat tinggal. Dan di akhirat kelak Nabi minta supaya dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang miskin. Ini sifat Nabi. Kita dengan orang miskin tak mau kawan, jauh daripada orang miskin, pinggirkan orang miskin, nak kawan dengan orang kaya, orang senang dan sebagainya. Aisyah tanya kepada Nabi SAW, pasal apa doa lagu tu, ya Rasulullah, minta jadi miskin, hidup miskin, dan kadang mati dalam keadaan miskin, nak berhimpun di akhirat pun dengan orang miskin. Aisyah tanya, lima ya Rasulullah, pasal apa doa lagu tu? Wahai Aisyah, orang miskin ni, kata Nabi, masuk syurga lebih awal daripada orang-orang kaya di kalangan umatku. 40 tahun lebih awal daripada orang kaya. Sehari dia di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 40 tahun dia masuk dalam syurga Allah lebih awal daripada orang kaya. Pasal apa? Pasal dia hisap audit dia di hadapan Allah tak susah, tuan-tuan. Nak audit pak rumah buruk, daripada dia muda dan kali tua untuk jebuk tu, hatu lah dia. Rezeki dia orang kata ibarat cari pagi makan pagi, cari petang makan petang.
Kita harta banyak ni, banyak nak kena jawab di hadapan Allah. Ambil daripada mana, sumbang kepada mana. Ambil daripada mana, sumbang kepada mana. Setiap benda akan diperincikan oleh Allah, disoal dan ditanya. Hak miskin yang beriman tadi ni, yang redha dengan ketentuan Allah, masuk dalam syurga. Orang kaya yang beriman ni tak masuk dalam syurga lagi. Pasal apa? Lewat sangkut dan audit hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata, "La taruddi." Jangan sekali-kali kamu menolak permintaan orang miskin ini, walaupun dengan sebelah buah kurma yang kamu mampu beri kepada dia, kamu berilah. Ada sekupang kita beri kepada dia permintaan orang miskin. Sebab apa? Sebab golongan yang kita, Allah akan terima, Allah akan kabulkan permintaan mereka. Menunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan ini doa kepada bahwasanya tiada sayugia bagi mereka yang berakal, bahwasanya pernah ia pada menuntut akan yang lebih daripada kadar hajat, karena tiada ada kebajikan padanya. Orang yang sempurna akal, buat apa duk cari lebih daripada kadar kita nak hidup. Kadar kita nak hidup cukup. Kita nak hidup dekat mana? Dekat tu. Buat apa kita nak tinggal ke orang generasi. Contoh, boleh kita nak tinggal kat, tapi melampau sampai kita berfikir, aku nak tinggal bila anak-anak esok. Biar anak-anak ni seorang ada 10 orang tak nak. Aku mati esok dia tak susah. Belum tentu, tuan-tuan. Belum tentu lagi. Kita tak tahu ke mana lagi. Ulun sampai kadang-kadang mati dalam cari makan. Sampai tak ada nak ibadat kepada Allah. Pasal nak bagi orang lain senang, dia susah di akhirat. Ini orang yang paling bodoh dalam kitab disebut. Dia mati dalam keadaan dia tak sempat cari bekal nak balik ke akhirat, untuk bersusah payah cari letak beri kepada anak-anak dia, supaya anak-anak dia hidup dalam keadaan senang lena. Bukan tak boleh tinggal, boleh, tapi sampai melampau lupa tanggungjawab kepada Allah, dan cari makan dengan cara yang haram. Itu yang ditegak oleh agama. Tak salah kerana cari makan bakal dituntut pun, tapi tengok keadaan, biar kita seimbangkan dunia dan akhirat. Bakal lebihkan akhirat kita, kerana di sanalah tempat dunia, tempat kehidupan kita yang kekal abadi. Tajuk ni dia panjang sikit, kita tanda di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min hadha'il arba'. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.